Kerajaan negeri akan memastikan penubuhan pusat senti kehamilan remaja OSTPC dilaksana di setiap bahagian di negeri ini pada penghujung tahun ini. Ia bagi main peranan penting dalam menangani masalah kehamilan remaja agar golongan sasar ini mendapat bantuan sewajarnya daripada semua agensi. Menurut Menteri Kebajikan, Wanita dan Pembangunan Keluarga, Dato' Fatimah Abdullah, sehingga kini penubuhan OSTPC hanya terdapat di bahagian Kuching dan Semarahan. Kedua-dua bahagian ini telah berjaya menangani sebanyak 29 kes kehamilan remaja sejak ditubuhkan pada tahun lepas. Tambahnya, antara isu yang berjaya diselesaikan termasuk isu pendidikan, isu pendaftaran perkahwinan, isu bantuan sosial pasangan remaja di bawah umur dan isu keselamatan. Katanya pelantikan ahli jawatankuasa itu dari agensi-agensi kerajaan dan badan bukan berkanun akan dibuat secara tetap kerana mengukuh kerjasama bagi menangani masalah kehamilan remaja secara bersepadu dan holistik. Dato' Fatimah menjelaskan setiap jawatankuasa bahagian bertanggungjawab dalam membincangkan kes-kes remaja yang dikesan mempunyai masalah dan membantu dalam penyelesaian terbaik bagi remaja berkenaan. Beliau memberitahu demikian pada sidang media taklimat status OSTPC serta lawatan ke wad obstetrik dan wad kecemasan dan trauma di Hospital Umum Kuching. Dalam lawatan itu, beliau menyampai sumbangan hamper kepada pesakit di wad obstetrik selain wad kecemasan dan trauma. Sebanyak 917 buah korporasi dengan keanggotaan seramai 334,649 orang telah didaftarkan di negeri ini sehingga Disember tahun lepas. Menurut Menteri Muda Pembangunan Usahawan Datuk Narodin Majais, daripada jumlah itu sebanyak 158.13 juta ringgit jumlah modal share telah terkumpul, manakala jumlah aset pula bernilai 543.68 juta ringgit direkod dan penjanaan perolehan tahunan mencatat sebanyak 160.71 juta ringgit. Seiring dengan perkembangan tersebut, beliau mahu setiap koperasi di negeri ini memahami harta intelek yang dimiliki oleh koperasi. Ini penting bagi membolehkan koperasi tersebut terus maju serta mengukuh aktiviti mereka. Beliau berucap demikian sempena bicara profesional harta intelek, peluang dan cabaran di Kuching. Bicara itu diadakan bagi memberi penerangan tentang harta intelek selain membantu memastikan gerakan koperasi berkembang dalam suasana yang kondusif serta tidak terpinggir daripada arus kemajuan negara. Guru terus diberi peranan penting dalam kehidupan seseorang murid, iaitu sebagai ejen pembentukan akhlak dan moral pelajar di sekolah. Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Pembangunan Keluarga Rozi Yunus berkata, tugas membentuk akhlak cemerlang, positif dan baik dalam modal insan negara berada di bahu pendidik selain ibu bapa berikutan cabaran pendidikan masa kini yang lebih keharapan dan berteknologi tinggi. Jelas beliau, akhlak dan moral yang cemerlang dalam kalangan murid juga akan membantu dalam pembentukan satu pakej kepada pembangunan pendidikan negara. Beliau berucap merasmikan Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Daerah Subis tahun 2015 dan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Peringkat Daerah Subis 2014 di Miri. Beliau menekankan bahawa pengukuhan akhlak dan moral harus disemai dalam diri generasi muda yang kini mengalami keruntuhan akhlak seperti pergaulan bebas, lari dari rumah, buang anak, suku kaum sejenis dan sebagainya. Berikutan mudah terpengaruh dengan unsur-unsur luar yang bersifat negatif. Justru beliau berharap agar warga guru terus telus dan bersabar dalam melaksanakan tanggungjawab mereka melahirkan lebih ramai modal insan yang cemerlang akademik dan akhlak. Seramai 102 guru telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang mereka pada majlis tersebut. Kerjasama pintar antara polis bersama agensi swasta dan awam dalam mewujud unit polis bantuan memberi manfaat dua hala ke arah memantapkan lagi pencegahan dan pembantrasan jenayah di tempat masing-masing. Menyatakan demikian Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Polis Diraja Malaysia, Ketua Pusurujaya Dato' Akrilil Sani Abdullah Sani memberitahu penubuhan unit itu dapat memberi impak positif dan mewujud budaya selamat kepada komuniti setempat. Justru beliau berharap banyak lagi permohonan daripada orang ramai untuk menubahkan unit ini dapat diterima oleh pihaknya dalam usaha bersama membantras jenayah. Kini jumlah unit polis bantuan ini sudah mencecah 26,000 anggota.
Ia terdiri daripada 204 sektor swasta dan awam di seluruh negara dan 54 daripadanya di Sarawak. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena majlis penyerahan sijil kelulusan polis bantuan untuk syarikat BLD Plantation Berhad, Coromax Sendirian Berhad dan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS di Kota Semarahan. Sementara itu, Naib Chancellor UNIMAS, Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi yang ditemui menyatakan unit keselamatan di UNIMAS kini digantikan dengan unit polis bantuan yang mendapat latihan dan kuasa seperti polis sebenar. Ia bagi menambah baik faktor keselamatan di kawasan Universiti Awam yang mempunyai hampir 20,000 pelajar dan staf. Pada masa yang sama, pihak universiti juga katanya merancang untuk menambah bilangan kamera litar tertutup CCTV mengikut zon dan kawasan risiko tinggi di sekitar kawasan universiti bagi bersama membanteras jenayah. Badan Bukan Kerajaan Aman Palestin Berhad menyeru masyarakat Islam di Sarawak untuk menderma bagi tujuan kemanusiaan di Palestin. Menurut pengurus Aman Palestin Berhad, Cawangan Sarawak, Zainizam Zawawi, tahun ini pihaknya menyasar kutipan sebanyak 30 juta ringgit untuk disalurkan kepada projek-projek pemulihan dan pembangunan Gaza. Bagi tujuan itu, kempen Ramadan Bersama Palestin akan dilancarkan oleh pihaknya dengan menawarkan beberapa pakej sumbangan di sepanjang bulan Ramadan ini. Pakejnya berbentuk RM50 untuk wakaf. Selain daripada itu, kita juga membuka pakej RM100 untuk bantuan memberi bantuan pakej duit raya kepada kanak-kanak Palestin dan juga keluarga Palestin yang berada dalam kemiskinan. RM200 untuk Imarah Masjid Al-Aqsa. Pakej yang terakhir adalah pakej RM300 untuk para umat Islam menaja sahur dan juga berbuka puasa. Beliau bercakap pada sidang media di pejabatnya di Kuching. Sebanyak 50 lokasi telah dipilih untuk tujuan program tersebut yang melibatkan badan kerajaan dan bukan kerajaan, sekolah, masjid dan institusi pengajian tinggi di negeri ini. 2 orang penceramah dari Palestin iaitu Mustafa Ibrahim Al-Sheikh Yusof dan Dira Al-Masri Khalid dijemput bersama untuk berkongsi pengalaman dan ilmu mengenai kesedaran menghargai kemerdekaan dan keamanan. Menerusi program itu, Zainizam mengalu-alu sektor awam dan swasta untuk menjalin kerjasama dalam menyumbang dana selain khidmat nasihat dan tenaga bagi membantu misi kemanusiaan tersebut. Beliau berharap agar mereka yang ingin berderma dapat berbuat demikian melalui saluran yang betul dan berdaftar. Setelah berkhidmat selama 1 tahun 4 bulan sebagai Ketua Polis Daerah KPD Miri, penolong kanan Pesuruhjaya Polis SACP Gan Tian Ki semalam secara rasminya menyerahkan tugas berkenaan kepada Superintendent Stanley Jonathan Ringgit selaku pemangku KPD Miri. Majlis serah terima tugas jawatan tersebut disaksikan oleh Ketua Jabatan Pengurusan Kontingen Sarawak SAC Datuk Muhammad Jasmani Yusof di Ibu Pejabat Daerah Miri. SACP Gan telah dinaikkan pangkat bagi menjawat jawatan Ketua Polis Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak. SAC Datuk Muhammad Jasmani berkata, pihak PDRM telah memberi kepercayaan kepada SACP Gan untuk menjawat jawatan yang lebih mencabar berdasarkan pengalaman beliau dalam dunia kepolisan sejak tahun 1983. Ini juga adalah satu polisi pasukan lah. Kita tak nak satu pegawai itu terlalu lama di satu tempat. Kadang-kadang idea dia banyak dan dia juga mempunyai masa depan yang cerah dengan apa yang telah dia laksanakan, mempunyai potensi, credibility dan mereka ni dinilai oleh pucuk pimpinan untuk lebih maju ke depan dan diberi jawatan yang lebih mencabar lagi lah. Katanya SACP Gan akan bertanggungjawab dari segi pencegahan jenayah, khususnya memberi kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya pelibatan orang awam dalam membenteras jenayah. Sementara itu, SACP Gan memberitahu Miri merupakan sebuah bandaraya yang selamat untuk didiami dengan menyaksikan penurunan kadar jenayah sebanyak 16% tahun lalu. Justru beliau berharap masyarakat tidak menimbulkan sebarang persepsi negatif terhadap tahap keselamatan di bandaraya itu, terutama apabila mendengar kabar angin yang disebarkan secara pantas dan meluas di media sosial. Terdahulu, SACP Gan turut menyempurnakan acara perbarisan sempena penyerahan tugas berkenaan dan menyampaikan sijil-sijil penghargaan kepada para pegawai.
Jalinan kerjasama Limbang FM dengan masyarakat di bahagian Limbang diharap akan dapat diteruskan setiap tahun. Menurut pengurus stesen RTM Limbang, Tabat Sakai, ini penting bagi mengirat silaturahim antara masyarakat dan warga RTM dan pada masa sama mempromosi RTM kepada pendengar. Jelas beliau, kerjasama ini mempunyai suasana berbeza berikutan kapasiti penduduk yang kecil di bahagian Limbang berbanding dengan di bandar raya. Tabat menyatakan demikian pada majlis rakaman khas Hari Raya 2015 di Auditorium RTM Limbang. Antara rancangan yang bakal menyerikan siaran pada Hari Raya nanti ialah Bermukun, Menggambit Kenangan, Nasyid, Sketsa, Akustik Raya dan Pitaan Padian yang merupakan rancangan sembang-sembang dalam bahasa Kedayan. Pada majlis itu turut dirai salah seorang kaki tangan yang bersara wajib, Encik Jumat Mamit, selain penganjuran pertandingan mengubah kek. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk